Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita meneruskan aktiviti kita dengan melaksanakan solat zuhur berjamaah insya-Allah. Seterusnya kita dapat duduk di dalam masjid di rumah Allah ini untuk sama-sama kita melakukan amal-amal sunnah yang telah diperintahkan untuk kita, supaya kita memperbanyakkan amalan-amalan soleh di waktu hidup kita ini insya-Allah. Maka sebab itulah selagi kita hidup di dunia ini, janganlah lepaskan peluang untuk kita mengaup segala amal ibadah sebanyak mungkin. Tetapi amal yang kita kerjakan hendaklah kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ni dalam pelayaran menuju ke alam akhirat. Tidak kira siapa, yang muda, yang lama, yang kaya, yang miskin, yang mempunyai harta atau tidak, semuanya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita pertingkatkan iman dan amal kita, dan seterusnya kita jadikan kehidupan ini sebagai tempat untuk kita kembali nanti mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mahu. Ya, kenapa? Kerana dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah sekali saja kita hidup. Tidak ada 2-3 kali. Maka yang pertama kali inilah kita persiap diri kita. Kerana apa? Kerana amalan yang kita bawa tadi kita akan mempersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan sekalian, saudara kita yang baru meninggalkan kita adalah seorang yang pernah berkhidmat sebagai noja masjid, dan beliau memang kita kenali sebagai orang yang baik. Maka jadikanlah pengajaran ini untuk kita. Kerana apa? Kerana perjuangan kita ni belum habis selagi mana kita berada di muka bumi ini. Dan dalam masa berkhidmatnya kita, tidak kira kepada rumah Allah, kepada diri kita dan juga keluarga kita, juga kepada masyarakat, kita juga tidak lupa juga di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita lihat manusia menurut tabiat, semula jadi memang cintakan dirinya, cintakan harta, cintakan kemewahan dan juga kesenangan hidup di dunia ini. Daripada itu, semua yang kita cinta ini akan meninggalkan kita, tidak akan mengikut kita. Yang mengikut kita adalah amal soleh yang bersama-sama kita nanti, sama ada kita berada di dalam kubur ataupun kita berada di pada mahsyar. Sebab itulah Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tiada berguna harta dan juga anak pinak. Tidak berguna harta dan anak pinak illa man atallah, kecuali mereka kembali atau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera dan juga dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita mahukan. Jadi dalam keadaan kita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak rintangan-rintangan hidup yang perlu kita hadapi. Sama ada kehidupan kita ini yang saya sebut sebagai miskin, sederhana, kaya dan sebagainya, itu semua tidak penting. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam surah Yasin yang selalu kita baca, pada hari di mana mulut-mulut kita akan ditutup
Tidak diberi peluang untuk mulut ni bercakap. Kalau hari ini saya boleh cakap, boleh berkata, boleh mempertahankan. Kalau seorang tadi walaupun dia dah bersalah, dia boleh mempertahankan dirinya sampai tak bersalah. Dia boleh engage lawyer, dia boleh pertahankan apa yang dia buat. Tapi di yaumil akhirat, ini semua tidak akan berlaku. Malahan mulut-mulut ataupun lidah kita ini akan ditutup rapi. Tetapi yang menjadi saksi nanti, tangan kita yang akan berkata. Inilah tangan yang selalu menderma. Inilah tangan yang selalu mengambil wuduk. Ini adalah tangan yang selalu membuat kebaikan, kebajikan, yang membantu masjid, membuat kerja-kerja kebajikan, membuat kerja-kerja aktivis. Dan tangan inilah yang akan berkata. Dan Allah juga telah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berkata-kata tangan-tangan ini. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki ini juga menyaksikan kemanakah arah kita pergi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita tak boleh, istilah ni tak boleh bohong, tak boleh tipu, kerana segala anggota panca indera kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita lakukan segala amal ibadah ini demi untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana manusia tetap akan kembali ke sana, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hendaklah ia jangan ingkari nikmat-nikmat Tuhan yang telah dianugerahkan kepadanya. Ia mesti bersyukur terhadap nikmat itu dengan hati yang redha. Lidah dan anggota itu mesti menyedari segala kesilapan dan juga kesalahan, agar ia perbaiki dari semasa ke semasa. Kerana ia sendiri dapat menyaksikan berapa buruk perangainya ketika ia dikuasai oleh sifat tamak dan lokek. Seolah-olah ia dipergunakan oleh harta. Jangan kita sekali-kali ditundukkan oleh nafsu dan juga syaitan yang memang menjadi musuh kita. Jemaah yang dirahmati sekalian, dari itu marilah sama-sama kita mengambil iktibar, pelajaran kepada mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Kita doakan mereka. Kerana apa? Kerana setiap doa yang kita panjatkan, pasti Allah akan membalas kebaikan tadi. Dan dari itu kita juga diingatkan betapa pentingnya kehidupan kita ini. Kerana apa? Kerana Allah SWT sendiri telah mengatakan tentang kematian tu begitu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Setiap insan akan menemui kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kerana bila ajal itu sampai, dia tidak dapat ditunda atau dipercepatkan atau dilambatkan. Jadi dalam keadaan kita ni sihat, dalam keadaan kita ini lagi bernyawa, gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Tidak kira sama ada untuk diri kita ni kita mengerjakan amal soleh. Kita buat sesuatu tadi, amal tu kembali kepada kita. Seterusnya kita lakukan untuk keluarga kita, dan itu juga tanggungjawab kita kepada anak-anak dan isteri kita. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk masyarakat, dan juga tidak lupa kepada yang penting sekali tentang agama ataupun di jalan fi sabilillah. Itu juga jangan dilupakan, kerana itu juga adalah tanggungjawab kita untuk kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melakukan perkara-perkara yang disebut tadi, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Allah menyambut kehadiran kita bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Kembalilah kamu kepadaku
dalam keadaan redha dan diredai oleh Allah. Kalau Allah redha, kita pun redha, alhamdulillah. Irji'i ila rabbiki radiyan, kembalilah kepada Tuhanku dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang apa? Yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu kepada dalam syurga. Ini tanda-tandanya orang yang dicintai ataupun disukai oleh Allah. Dia nak bertemu dengan Allah. Tapi bila seorang tadi mati dalam keadaan melakukan maksiat, apabila seorang tadi dia mati dalam melakukan kemungkaran, Allah benci nak menjumpa dia. Allah tak nak tengok muka dia. Ini yang kita bimbang. Jadi kalau Allah tak nak melihat dia, benci bertemu dengan dia kerana dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, mana mungkin dia mendapat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah selalu kita rasa jemu untuk melakukan ibadah selagi mana hidup kita ini di muka bumi ini. Teruskanlah usaha kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungannya di dunia dan di akhirat, dan juga kita dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.